Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita utama, Kesatuan Ahli-Ahli dalam Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB menjadikan parti utama di Sarawak itu terus kukuh. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugambas, PBB bersatu kerana dipimpin Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang berjiwa rakyat dan berjaya membangunkan Sarawak. Katanya, segala pembangunan yang dirancang Kerajaan Sarawak perlu dipastikan sampai dan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Ranting Parti PBB 3 tahun sekali, sesi 2022-2025, Ranting Kampung Hulu Sepauh pada Ahad. Datuk Amar Douglas juga berkesempatan berakamkan terima kasih kepada jentera PBB di Kampung Hulu Sepauh yang telah membantu gabungan Parti Sarawak GPS menang besar khasnya di kawasan Dun Bukit Saban pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak yang lalu. Tegasnya, penting untuk kerajaan GPS mengutarakan janji memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat selepas mandat besar yang diberikan. Terdahulu, semasa merasmikan Mesyuarat Agung Ranting Parti PBB 3 tahun sekali, sesi 2022-2025, Ranting Kubal Ulu dan Ranting Kubal Tengah, Datuk Amar Douglas menyarankan kepada para tuai rumah untuk merangka dan mengemukakan permohonan projek berkaitan infrastruktur pada awal tahun bagi melancarkan kelulusan permohonan. Beliau turut menyarankan kepada penduduk setempat untuk merancang produk yang dapat dipasarkan keluar dalam kuantiti yang besar apabila lapangan terbang berbuling Sepauh siap kelak. Tambahnya lagi, beliau akan meneruskan perancangan untuk penyukatan tanah kepada pemilikan individu di bawah Seksyen 18 dengan menggunakan model yang digunakan oleh masyarakat Bidayo dengan melaksanakan proses kenal pasti sempadan individu terlebih dahulu sebelum kerja-kerja oleh Jabatan Tanah dan Survey. Laporan seterusnya. Islam merupakan al-din atau cara hidup yang sempurna mencakupi seluruh kehidupan manusia dan bertujuan untuk membawa kesejahteraan di dunia dan akhirat. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Islam sangat mementingkan keimanan yang benar dan murni, bebas daripada sebarang bentuk syirik dan kesesatan. Bagaimanapun, dalam perjalanan hidup manusia pasti terdapat pengaruh atau anasir yang boleh merosakkan akidah dan pemikiran mereka. Kembangan dunia yang semakin besar mengakibatkan berlakunya perubahan termasuk perubahan pendirian seseorang. Situasi seperti ini menuntut supaya perlunya penelitian yang menyeluruh, maka amat perlu ada atau hukum berkaitan putuskan bagi memastikan orang yang beriman tidak terpengaruh dan tidak terjebak dalam perkara yang bertentangan dengan Islam. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Forum At-Tibyan Fatwa Berhikmah Ummah Sejahtera Jubli Perak Jabatan Mufti Negeri Sarawak di Masjid Besar Darul Makmur Lawas pada Sabtu. Ujar beliau lagi, setiap mukmin perlu memastikan bahawa ilmu yang berkaitan dengan agama ini perlu tepat yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perkembangan sama, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu dalam kehidupan Islam, antara aspek penting yang perlu dipraktikkan adalah mematuhi perintah dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab institusi fatwa dan mufti memastikan wujudnya panduan-panduan hukum hakam berkenaan bagi memastikan orang awam mudah merujuk dan mengikuti pandangan yang benar. Menerusi fatwa akan membimbing dan menyokong perkembangan kehidupan orang Islam dan memberi kesan positif untuk memelihara identiti umat Islam. Pada forum itu, dua ahli panel telah membincangkan tajuk Fatwa Berhikmah Ummah Sejahtera yang menampilkan ahli panel Mufti Negeri Sarawak Sahibul Samaha Datuk Kifli Yassin dan Mufti Negeri Sabah Sahibul Samaha Datuk Bungsu Aziz Jaafar yang dipengerusikan Pengarah Mufti Sarawak Sahibul Faidilah Mu'al Syar'ud. Di Sebuyau,
Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Haji Julaihi Haji Narawi merangkap Ketua Cawangan PBB Sebuyau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau telah mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Sebuyau pada Ahad. Mesyuarat ini merupakan mesyuarat pertama diadakan selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sebuyau pada pilihan raya negeri ke-12 Sarawak yang lalu. Datuk Haji Julaihi selaku Ketua Cawangan PBB Sebuyau turut mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh jawatankuasa jentera PRN12 yang lepas di atas pengorbanan, kerjasama erat dan komitmen dalam memastikan gabungan Parti Sarawak GPS menang dengan majoriti besar. Mesyuarat ini juga bertujuan untuk membincangkan persiapan serta persediaan pemilihan Mesyuarat Agung PBB di peringkat ranting dan cawangan Sebuyau bagi sesi 2022 hingga 2025. Ahli mesyuarat juga bersetuju agar pemilihan di peringkat ranting diadakan bermula dari sekarang sehingga bulan Mac. Mesyuarat telah dihadiri 65 orang ahli cawangan PBB Dun Sebuyau yang melibatkan bapa, wanita dan pemuda PBB Sebuyau. Ke perkembangan seterusnya, program kesedaran mencegah kebakaran amat penting dalam mendedahkan masyarakat tentang pengetahuan awal menangani kebakaran di peringkat awal, jelas Menteri Muda Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat II Dr. Anwar Rapai. Sehubungan itu, beliau menyambut baik program anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Taman Kenari dan Desa Kemuyang bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sibu pada Sabtu yang berperanan mendedahkan maklumat kepada orang ramai langkah untuk menangani kebakaran tanpa panik. Ini amat penting sebab kebanyakan daripada berlakunya kebakaran ini disebabkan di peringkat awal ni kita tidak tahu apa yang nak dilakukan dan juga dengan keadaan panik maka api tersebut makin merebak. Jadi hari ini saya melihat bahawa pihak Bomba Depresi Bujaya menekankan betapa pentingnya api yang kecil itu sebenarnya boleh dipadamkan dengan cara yang betul. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas selesai program tersebut. Dalam perkembangan lain, Dr. Anwar Rapai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka turut mengulas berkenaan dengan gerak kerja Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB yang akan menubuhkan sayap baru untuk PBB yang melibatkan umur belia dalam kalangan 18 hingga 28 tahun. Sebagaimana telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam selepas mesyuarat Majlis Tertinggi PBB bulan lepas, kita akan menubuhkan sayap baru untuk PBB yang melibatkan umur di antara 18 hingga 28 tahun. Jadi kita telah diamanahkan oleh Majlis Tertinggi untuk menjalankan suatu usaha tersebut ke arah penubuhan tersebut. Kita telah mengadakan banyak perbincangan dan juga mesyuarat dan akhirnya kita bersetuju untuk mengadakan beberapa fasa sebelum penubuhan tersebut dapat dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan seterusnya di-endorse ataupun dipersetujui di peringkat Mesyuarat Agung PBB bulan 6 nanti. Ini penting. Beliau turut berterima kasih kepada Datuk Temenggung Wan Hamid Idrus atas kemurahannya mewakafkan sebidang tanah untuk menaik taraf Surau Darul Ukhwah. Ketika ini, surau tersebut masih dapat digunakan untuk menunaikan solat Jumaat sebelum sebuah masjid baru yang dapat menampung seramai 1,000 orang jemaah akan dibina di Taman Kemuyang. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak bakal membentangkan rang undang-undang berkenaan dengan kredit karbon dalam usaha memelihara kelestarian alam sekitar berikutan perubahan iklim global. Menteri Muda Pengangkutan 1 Datuk Dr. Jarib Susil berkata, sekiranya cadangan ini dikuatkuasakan, Sarawak bakal menjadi negeri pertama di Malaysia yang akan berbuat demikian. The CM is by June, I think, the CM is going to enact laws, bill, to ensure there is carbon credit trading. That per tree, based on what is required by the consultant, that every trapang tree is $5 per year. $5 per year for you not to cut it but to maintain. And there's one tapang tree, they put a chip there, and that chip goes over to all those who are buying it, carbon credit, they buy it, and that chip will be there, will be sent over, will be transmitted to a center, and that chip will make sure that you don't cut it but keep it there. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat tahunan dan pelancaran logo baru Persatuan Usahawan Bidayuh Penrisen PUBP di Kuching pada Sabtu.
Selain itu, Datuk Dr. Jarif juga berkata, Ketua Menteri juga mempunyai perancangan untuk merancangkan lagi sektor pelancongan di kawasan perkampungan Bidayuh terutamanya di Padawan, Bauk dan Serian sebagai usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Sehubungan itu, beliau turut menyarankan PUBP untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam usaha memajukan sektor pelancongan di kawasan tersebut. Ini memandangkan sebahagian daripada kawasan Bidayuh di situ telah pun diisytiharkan di bawah Geopark UNESCO termasuklah Kampung Anah Rais. Keperkembangan COVID-19, Sarawak mencatatkan 309 kes positif baru COVID-19 pada Ahad menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 256,377 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah tersebut 152 kes adalah dalam kategori 1, 154 kes kategori 2 dan 1 kes kategori 3. Sementara itu 22 daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.